Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Harith bin Razani akan membincangkan tentang A1, A2 dan A3. Mari kita lihat kepada A1 iaitu KDNK. Terdapat 3 sektor iaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tertiar. Apa yang terdalam 3 sektor ini? Sektor primer adalah berkaitan dengan pertanian, penanaman dan perikanan. Merupakan sektor yang kurang mendapat perhatian menjelang tahun 1990-an berbanding sektor yang lain. Sektor ini mencatatkan penurunan dari tahun ke tahun sehingga ke hari ini kerana berpunca daripada kurangnya minat tenaga buruh dan juga kurangnya inisiatif untuk memajukan teknologi dalam sektor ini. Berdasarkan statistik berkaitan dengan import dan ekspor, Malaysia lebih cenderung untuk mengimport makanan yang berkaitan dengan sektor pertama. Kurangnya gaji ataupun kurangnya teknologi, mereka beranggapan sektor ini adalah berdasarkan pendekatan tradisi aktiviti yang lama, seperti bertani menggunakan kaedah bertani yang lama dan tidak menggunakan teknologi. Norma masyarakat menyebabkan kurangnya penglibatan tenaga buruh. Sektor sekunder. Sektor sekunder terdiri daripada perlombongan, pembinaan dan perkilangan. Merupakan sektor yang penting kepada kemajuan negara kita pada hari ini. Dan kita dapat lihat kesannya pada hari ini sebagaimana pembinaan kilang-kilang, bangunan-bangunan dan sebagainya yang dapat membacu kepada pembangunan negara kita. Berdasarkan pada graf yang telah kami bina, berdasarkan daripada data-data yang telah kami ambil, bermula daripada tahun 1990-an sehingga ke kini, 2020. Graf menunjukkan peningkatan sehingga sekitar 2010 yang semakin pesat pada ketika itu. Bermakna hari ini dapat kita simpulkan bahawa pembangunan daripada 1990-an hingga ke 2010 adalah dalam keadaan meningkat. Manakala selepas 2010 iaitu pada ketika waktu puncak pembangunan, ianya mula menunjukkan bahawa Malaysia kurang untuk melakukan pembangunan pada ketika itu. Apa yang menjadi punca kepada kurangnya minat kerajaan untuk membangunkan secara pesat ialah kerana ketidakseimbangan pembangunan antara negeri. Yang mana kita dapat lihat adalah di negeri Selangor, Kuala Lumpur, pembangunannya adalah sangat-sangat pesat dan ianya berbeza dengan keadaan-keadaan di negeri yang lain, mana negeri-negeri tersebut kurang membangun dan ianya menyebabkan jurang pendapatan yang agak besar dan mungkin akan timbul masalah seperti inflasi dan sebagainya. Sektor tertiar. Apa itu sektor tertiar? Merupakan penyumbang KDNK terbesar setiap tahun. Terdiri daripada perkhidmatan. Perkhidmatan merupakan tulang belakang kepada ekonomi negara. Perkhidmatan seperti hospitality, perbankan dan perubatan dan sebagainya banyak menyumbang kepada kemajuan negara. Kenapa perkhidmatan ini penting? Sebab yang pertama, perkhidmatan ini dapat menjamin kehidupan keselesaan masyarakat. Bayangkan apa yang jadi bila kita tak ada perkhidmatan. Kita kena buat semua benda sendiri. Kita kena pergi, kita kena uruskan semua benda sendiri. Namun dengan adanya perkhidmatan, kita hanya duduk di rumah membuat dengan menggunakan komputer dan sebagainya, kita boleh terus melakukan kerja tersebut. Kemudian kita akan berbincang tentang populasi. Populasi di Malaysia adalah bertumbuh dengan sangat baik. Yang mana kita dapat lihat, kita dijangkakan pada 2030 rakyat yang berumur 65 tahun akan mendominasi masyarakat negara kita. Di mana kita akan jadi seperti negara Jepun, ya. Yang mana orang tua lagi banyak daripada orang muda. Kerana apabila kesannya akan menimbulkan satu masalah, sebab apabila mereka sudah melepasi 65 tahun, maknanya ramai yang akan keluar daripada tempoh kerja. Maknanya kita terpaksa
mengambil risiko dengan mengambil graduan-graduan yang baru lepas masuk daripada universiti kita ambil. Mungkin mereka ini kurang mahir ataupun sederhana mahir dan amat jarang sekali yang mahir. Jadi maknanya kita perlu melakukan pembangunan insaniah, maknanya kita perlu kita perlu bangunkan diorang punya mereka punya potensi supaya mereka ini dapat menjadi pekerja yang mahir. Maknanya bila kita cakap pasal pengangguran yang adalah yang baik adalah di bawah 4%. Maknanya kalau pelaburan itu atas daripada 4%, maknanya negara tersebut menghadapi masalah pengangguran yang teruk. Dan tambahan pula dengan kes COVID-19 ini, berdasarkan statistik yang telah diambil, ianya menunjukkan bahawa Malaysia sekitar tahun sebelum-sebelum ini mereka memang berjaya mengawal masalah pengangguran kerana masalah pertumbuhan ekonomi yang baik telah menjamin mereka punya pengangguran. Namun ada tempoh-tempoh tertentu yang mana berlaku kegawatan ekonomi dan kemelesetan ekonomi, yang mana ketika itu pengangguran naik. Maknanya ramai individu yang hilang pekerjaan ataupun graduan yang keluar tidak dapat kerja. Itu nombor 2. Yang kemudian apabila baru-baru ini kita dikejutkan dengan kes COVID-19 yang mana ramai banyak kilang terpaksa tutup kerana dalam tempoh PKP kita perintah kawalan pergerakan, maknanya kerajaan mahu kawal pergerakan kita dan dia tidak mahu membendung penularan COVID-19, maka kilang-kilang tersebut hanya setengah saja yang dibenarkan beroperasi, manakala yang lain terpaksa diberhentikan. Jadi majikan yang bijak, yang ingin memastikan kelangsungan perniagaan, mereka terpaksa untuk memberhentikan pekerja kerana ingin meminimumkan kos. Jadi apa yang jadi dengan orang yang hilang kerja? Jadi masalah ini akan menimbulkan keningkatan dalam pengangguran. Sumbangan dalam KDNK. Sumbangan dalam KDNK ni ada 3 sektor. Sektor primer, sektor sekunder, sektor tertier dalam KDNK. Sektor primer ini merupakan sumbangan yang paling kecil daripada 1990-an kerana masyarakat kurang minat untuk menyertai sektor ini kerana seperti yang saya disebut, gaji yang rendah dan kemudian teknologi yang kurang dibangunkan. Kemudian tidak banyak inisiatif yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk menyertai sektor ini. Kemudiannya sektor primer. Sektor primer ni dia katakan agak stabil pekerja yang di dalamnya, buruh-buruh yang di dalamnya kerana dia dipengaruhi oleh tempoh masa. Seperti yang saya telah katakan tadi, daripada 1990-an sehingga ke 2010, kemudian dia jatuh. Maknanya sekitar tahun 2010 itu buruh-buruh yang menyertainya semakin banyak. Namun selepas 2010 maka terpaksa berhenti ataupun bertukar bidang ataupun sebagainya. Mereka sektor tertier merupakan sumbangan yang terbesar, lebih kurang separuh daripada KDNK disumbangkan oleh sektor perkhidmatan. Kerana sektor perkhidmatan ini dia menjadikan gaji yang tinggi, dilengkapi dengan prasarana dan infrastruktur yang lengkap, teknologi yang memudahkan mereka untuk bekerja. Yang 3, perdagangan import dan ekspor. Apa maksud perdagangan ini? Perdagangan yang saya ingin bincangkan di sini adalah berkaitan dengan import dan ekspor. Perdagangan secara umumnya, perdagangan dan negara lain adalah semakin meningkat setiap tahun. Namun, terdapat beberapa tempoh Malaysia terpaksa menurunkan aktiviti perdagangan. Ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi persekitaran, ekonomi negara lain. Import di Malaysia adalah agak terkawal kerana kita perlu mengimbangi permintaan domestik dalam negara. Oleh itu kita terpaksa mengimport. Contohnya Malaysia ini banyak mengimport makanan. Seperti mana statistik yang telah saya ambil daripada DOSM, yang mana Malaysia ini lebih cenderung untuk mengimport makanan seperti beras. Kerana beras di Malaysia ini
tidak mencukupi. Beras yang dihasilkan di Mesir ini tidak mencukupi. Jadi kita terpaksa mengimport daripada Thailand, daripada negara-negara jiran yang lain yang menanam beras. Jadi ekspor, bila kita pasal ekspor negara ini adalah agak stabil kerana kita perlu mengimbangi jumlah yang import. Contohnya kita perlu melebihkan jumlah ekspor daripada import supaya kita dapat menstabilkan imbangan pembayaran dan seterusnya menstabilkan nilai ringgit. Kerana kita tidak mahu nilai ringgit keluar ke negara lain. Jadi okey.